Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 43 yang membawa tajuk Allah menyertai Yusuf di Mesir. Adik-adik sudah bersedia? Mari kita dengar cerita. Sebelum itu, adik-adik masih ingat lagi kah cerita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Yusuf dijual oleh abang-abangnya dan dibawa ke Mesir. Hari ini kita akan mendengar sambungan daripada cerita tersebut. Di Kanaan, Yakub berandaian seekor hewan buas telah membunuh Yusuf. Tetapi Yusuf tidak dibunuh. Dia masih hidup. Di manakah dia? Yusuf dalam perjalanannya ke Mesir. Rombongan kapilah itu sangat gembira karena mereka telah membeli seorang lelaki muda yang sehat dan bijak seperti Yusuf. Mereka sudah tentu dapat menjualnya dengan harga yang mahal di pasar hamba abadi nanti. Bila kamu mendengar perkataan pasar, kamu pasti akan terbayangkan sayur-sayuran, daging, buah-buahan, dan bunga-bungaan. Kadangkala, burung dan hewan juga ada dijual di pasar. Tetapi, pernahkah adik-adik mendengar tentang sebuah pasar yang menjual orang? Di Mesir ada sebuah pasar yang menjual orang sebagai hamba. Hamba adalah berlainan dengan pembantu rumah. Pembantu rumah menerima gaji dan boleh memilih dengan siapa dia mau bekerja. Tetapi hamba adalah orang yang dibeli dengan uang dan menjadi kepunyaan orang yang membeli mereka. Tuan mereka boleh melakukan apa sahaja kepada mereka. Seorang hamba tidak mempunyai kebebasan. Yusuf sekarang sedang berdiri di sebuah pasar hamba abdi bersama-sama dengan ramai lagi yang lain untuk dijual. Orang akan datang dan menyentuh otot lengannya untuk melihat betapa kuat badannya dan adakah dia mampu bekerja keras untuk mereka. Akhirnya seorang kaya datang. Dia ialah seorang pegawai yang bekerja untuk Fir'aun Raja Mesir. Pada hari itu, dia ingin mencari seorang hamba yang boleh bekerja di rumahnya. Apabila dia terlihat Yusuf, dia suka melihatnya dan membelinya daripada kafilah yang telah membawa dia ke Mesir. Pegawai yang membeli Yusuf bernama Potifar. Potifar membawa Yusuf ke rumahnya yang cantik dan kaya. Yusuf merasa sangat terkejut apabila dia melihat rumah itu, sebab dia hanya biasa tinggal di kemah. Ada ramai lagi hamba abdi selain daripada Yusuf yang bekerja di rumah Potifar. Kehidupan Yusuf benar-benar telah berubah. Sebelum dia datang ke Mesir, dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Dari semasa ke semasa, dia menolong abang-abangnya menjaga ternakan. Kini, dia hanyalah seorang hamba di sebuah keluarga yang kaya. Tiada seorang pun yang berdoa bersamanya, kerana orang Mesir tidak kenal kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah oleh Yusuf. Mereka menyembah berhala dan memuja matahari. Tetapi Yusuf tidak mengikut penyembahan berhala mereka. Dia tetap berdoa kepada Allah yang hidup dan tidak lupa kepada apa yang telah diajarkan oleh datuknya Ishak dan ayahnya Yakub tentang Allah. Tuhan Allah tidak melupakan Yusuf. Dia beserta Yusuf di negeri yang asing itu, yang jauh dari Kanaan dan kemah ayahnya. Allah mengasihi Yusuf dan dia mempunyai rancangan yang baik untuk kehidupannya. Allah juga menolong Yusuf untuk melakukan kerjanya dengan baik. Ada tugas yang diarahkan kepada Yusuf yang tidak pernah dilakukannya, tetapi dia melakukannya dengan baik dan penuh semangat. Potifar melihat kerja Yusuf dan dia sangat mengaguminya. Dia bekerja dengan sangat baik, tidak merungut ataupun menunjukkan muka dan semua kerjanya diselesaikan dengan sangat baik. Potifar merasakan Yusuf sangat berlainan dengan hamba-hambanya yang lain. Yusuf telah bekerja dengan tuannya selama beberapa bulan. Suatu hari, Potifar memanggilnya dan berkata, "Yusuf, aku telah memerhatikan engkau dan aku menilai engkau sebagai seorang yang jujur dan bekerja dengan baik. Sekarang,
Aku jadikan engkau pengawas kepada seluruh kepunyaanku. Bermula dari sekarang, engkau yang akan memberikan arahan dan mengatur hamba-hamba yang lain. Ini saya berikan semua kunci-kunci bilik di rumahku. Aku percaya kepada engkau, Yusuf. Sejak hari itu, Allah memberkati rumah tangga Potifar, termasuk yang ada di luar rumah. Ini semua kerana Yusuf. Allah menyertai Yusuf dalam segala yang dikerjakannya. Yusuf ialah seorang lelaki yang kacak dan istri Potifar sangat menyukainya. Dia sering mencuba untuk mengajak Yusuf masuk ke bilik tidurnya, tetapi Yusuf tidak mahu. Yusuf memberitahunya, "Suamimu percaya kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan?" Yusuf tahu bahwa Allah tidak membenarkan seseorang untuk mengganggu istri orang lain. Dia mahu taat kepada Allah, tetapi istri Potifar tetap cuba menggodanya. Pada suatu hari, tidak ada orang lain di rumah Potifar kecuali Yusuf dan istri Potifar. Tiba-tiba istri Potifar menarik baju Yusuf dan berkata, "Datanglah ke bilikku dan tidur denganku." Tetapi Yusuf menolak untuk masuk ke dalam biliknya. Dia menarik bajunya dan berlari keluar dari rumah itu. Sekarang, istri Potifar menjadi sangat benci kepadanya. Apabila suaminya pulang ke rumah, dia menangis. "Yusuf seorang lelaki yang jahat. Dia masuk ke bilik tidur kita dan coba tidur denganku. Ini bajunya. Dia meninggalkannya di dalam bilikku." Dia menunjukkan kepada suaminya baju Yusuf sebagai bukti kepada apa yang telah dikatakannya. Potifar mempercayai apa yang dikatakan oleh istrinya tentang Yusuf. Dia membuang Yusuf ke dalam penjara. Di sana, Yusuf duduk terbelenggu seperti seorang penjahat. Yusuf sangat sedih. "Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa kesalahan terhadap istri Potifar," dia berdoa. Aku tahu Allah seperti berbisik di dalam hati Yusuf. "Jangan takut, aku masih menyertaimu di dalam penjara ini." Selepas itu, Yusuf menjadi tenang semula. Kemudian, Allah menggerakkan hati pengawas penjara itu supaya dia menjadi sangat suka kepada Yusuf. Dia memberikan kerja kepada Yusuf. Tugas Yusuf adalah untuk melawat orang-orang tahanan yang lain dan membantu mereka jika mereka memerlukan sesuatu. Apabila dia menolong orang lain, dia dapat melupakan hal tentang dirinya dan dia tidak berasa sedih lagi. Dua orang pegawai tinggi Firaun juga turut dipenjarakan. Seorang ialah pengurus minuman yang menuangkan minuman ke dalam cawan Firaun. Seorang lagi ialah pengurus roti yang bertanggung jawab memastikan roti dan kek di atas meja Firaun sentiasa segar dan lazat. Mereka berdua telah melakukan kesalahan dan Firaun mengarahkan supaya mereka dipenjarakan. Pada suatu pagi, kedua-dua mereka kelihatan agak sedih. Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu bersedih pada pagi ini?" "Malam tadi kami berdua bermimpi," jawab pengurus minuman dan pengurus roti itu. "Tetapi kami berdua tidak tahu apakah maksud mimpi kami itu." "Allah ialah pentafsir mimpi," kata Yusuf. "Tetapi beritahulah aku mimpi kamu." Pengurus minuman memberitahukannya mimpinya terlebih dahulu. "Dalam mimpi itu, aku nampak pokok anggur di hadapanku. Pokok itu bercabang 3. Sebaik sahaja cabang-cabangnya mula berdaun, segera bunga-bunganya berkembang, lalu buahnya masak. Pada waktu itu, aku sedang memegang cawan minuman raja. Oleh itu, aku mengambil buah anggur itu dan memerah airnya ke dalam cawan raja." "Inilah maksud mimpimu," kata Yusuf, "kerana Allah telah menunjukkan kepadanya maksud mimpi itu. 3 cabang bermaksud 3 hari. Dalam masa 3 hari, Firaun akan melepaskan engkau dari penjara dan engkau akan menjadi pengurus minumannya lagi." Kemudian Yusuf menambah, "Apabila semuanya berjalan lancar bagimu, ingatlah untuk memberitahu Firaun tentang aku. Aku telah dibawa jauh dari tempat asalku dan di sini di Mesir aku tidak melakukan apa-apa kesalahan. Aku sangat berharap dia akan melepaskan aku keluar dari penjara ini."
Apabila pengurus roti itu mendengar maksud yang baik tentang mimpi pengurus minuman itu, dia berkata, "Aku juga bermimpi. Dalam mimpi itu, aku menjunjung 3 buah bakul roti. Di dalam bakul yang paling atas, terdapat bermacam-macam kue untuk Firaun. Tetapi burung-burung datang memakan kue-kue itu." "Inilah maksud mimpimu," kata Yusuf. 3 bakul bermaksud 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan memerintahkan agar engkau dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh Yusuf menjadi kenyataan. 3 hari kemudian, Firaun menyambut hari ulang tahunnya. Pada hari itu, pengurus minuman dan pengurus roti dibebaskan dari penjara dan diarahkan untuk berdiri di hadapan Firaun. Firaun mengampunkan pengurus minuman supaya dia dapat melayan Firaun lagi. Tetapi pengurus roti dihukum mati. Biarpun pengurus minuman itu sangat dekat dengan Firaun setiap hari, namun dia telah lupa untuk menceritakan kepada Firaun tentang Yusuf. Baiklah adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Sekarang kita masuk dalam ruangan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Sekali lagi, Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Sampai kita jumpa lagi. Bye.